Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, daripada mukadimah yang kita dengar sebentar tadi, diterjemahkan segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mereka-mereka yang memperjuangkan agama Islam ini sehingga ke hari kiamat. Kita nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya yang diutuskan oleh Allah Ta'ala membawa agama yang benar, iaitu agama Islam. Yang lain semuanya batil, semuanya bohong, semuanya salah. Yudhirahu 'alad din kullihi, supaya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini yudhirahu, mengalahkan agama yang lain. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tak suka, tapi Allah Ta'ala tetap akan mengalahkan dengan Nabi-Nya dan dengan Islam, akan mengatasi semua agama yang lain. Dan agama Islam telah pun mengatasi agama-agama yang lain selama 1300 tahun. Sejak daripada Khilafah Umar Al-Khattab, Islam telah memerintah dunia ini, sehinggalah pada tahun 1924 Islam jatuh kembali pada 3 Mac 1924 apabila Kamal Atatürk menjatuhkan khilafah Islam yang terakhir, Sultan Abdul Majid yang kedua. Sejak daripada itulah Islam belum lagi bangkit sehingga ke hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, kita bakal menyambut Maulidin Nabi pada 19 hari bulan ini, sama ada 18 ataupun 19, ya, 19 mungkin. Bermakna kurang daripada 10 hari, lebih kurang seminggu lah daripada sekarang. Dan kita telah pun menyambut kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau umur kita 60 kali lah kita nyambut, ya. Kalau umur kita 50 lah, 50 kali lah kita menyambut. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan pada malam ini, kita mengingati kembali perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal kita sambut kelahirannya dalam masa seminggu lebih daripada sekarang. Mudah-mudahan kita mengingati perjuangan baginda ini, kita akan mencontohi baginda. Ya, kita mencontohi baginda dan menjadikan perjalanan hidup Nabi ini sebagai perjalanan hidup kita, dan kita menjadikan perjuangan Nabi kita ini sebagai perjuangan kita. Tuan-tuan dan puan dikasihi sekalian, Nabi kita dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Setengah ahli sejarah mengatakan 9 Rabiul Awal. Ada masalah 9 ke 12 ke, itu tidak ada apa-apa masalah. Cuma tahun tak ada. Tahun tak ada. Dan kita belajar mungkin tahun bila, tahun gajah. Tidakkah kita tertanya, tahun gajah kenapa pula disebut tahun gajah? Lebih kurang macam tahun baru Cina, kan? Tahun naga, tahun apa lagi tu, tahun monyet dan sebagainya. Nabi kita tahun gajah. Ini kita menjawab soalan.
kenapa dinamakan Nabi kita dilahirkan pada tahun gajah? Jawapannya adalah ketika Nabi dilahirkan, orang-orang Arab mereka tidak ada tahun. Dia tak ada tahun. 12 Rabiul Awal Nabi cerita. Jadi bila tahunnya, ada orang makin gajah datang menyerang. Lebih kurang masa tahun itulah Muhammad lahir. Oh ya, kau apa tu tahun gajah lah, senang nak ingat. Macam tu sekali orang Arab ketika itu. Tidak mempunyai tamadun, tidak mempunyai sejarah yang hilang gemilang. Tidak sampai kepada tak kisah takut. Cuba kita bayangkan keadaan umat Arab ketika itu macam mana. Yang dikisah bulan-bulan yang penting lepas 12 bulan ada bulan haji. Bulan haji ni penting sebab apa? Mereka berkumpul beramai-ramai mengerjakan ibadat. Satu, ada lagi dua tujuan. Tujuan yang kedua adalah berniaga. Dan tujuan yang ketiga, malam-malam bila mereka lepak-lepak dah sibuk, dah penat, siang berniaga dan sebagainya, malam mereka berhibur. Dan berhibur mereka tak sama macam hiburan orang sekarang dengan lagu, konsert dan sebagainya. Mereka berhibur, mungkin kita sempat lagi berhibur zaman kita. Kalau kita makin berhibur, buka radio, kita dengar apa? Berbalas pantun. Ya, orang dulu kita masih sempat, saya ingat kita tengah cuci kereta ke cuci basikal kan, kita buka radio ada berbalas pantun sampai sejam tak habis-habis. Kita seronok dengar. Budak sekarang tak ada dah. Tak ada, dia duduk berbalas pantun, tak ada. Dia tak reti. Jadi zaman Nabi SAW, orang jahiliah, mereka duduk malam-malam dan mereka berbalas pantun. Dan mereka berbalas pantun lebih hebat daripada kita. Kita balas pantun 4 rangkap. Seorang papan, tarik papan, buat janji dalam perahu, suruh makan, dia makan, suruh ngaji, dia tak mau. 4. Lepas tu dia balas pula 4. Yang sedapnya, papan suruh makan, ya, tarik perahu, makan tak mau. Jadi pan tu yang sedap tu, ya. Arab pun dia macam tu juga. Dia pun irama dia sama. Cuma bezanya kita 4 rangkap, Arab dia boleh 400 rangkap. Dia boleh 4,000 rangkap. Kemudian beza kita A B, dia A dia. Macam tu. Kemudian beza lagi bahasa kita sorong papan, tarik papan. Kalau kita sorong papan, tarik sama ya, sorong dengan sorong sama. Bahasa Arab tak tuan-tuan ya. Kalau kita tambah alif panjang, lain makna dia. Kalau qata'a potong, kalau qata'a boikot, kalau qata'a cincang, dia dah lain. Makna bahasa Arab ni, dia punya panjang pendek, dia irama dalam pantun tu panjang pendek pun sama daripada baris atas sampai baris 40 sampai baris 400, alunan panjang pendek sama. Maknanya dia lebih sedap daripada pantun. Saya makin pergi ke Mekah, pergi haji, naik kapal laut murah, tiket RM3 daripada Suez ke Jeddah. Dalam atas kapal tu sebab 2 hari 2 malam, adalah ceramah, ada ulama-ulama Azhar dalam kapal tu, orang kampung 1,400 orang atas kapal tu semua dengan ceramah kan. Kalau baca Quran, hadis, dia dengar macam biasa lah, macam tuan-tuan dengar ni. Tapi kalau ulama tu dia baca syair yang pantun Arab, bergoyang-goyang kepala macam tu, punyalah sadap. Sebab irama tu sadap. Kemudian 30 rangkap ke 300 rangkap ke, dia goyang-goyang, punyalah sadap. Macam itulah Arab. Tuan-tuan nak tahu yang terbaik, 7 syair yang terbaik daripada kabilah tu. Kabilah mungkin ada 30-40 kabilah. Mereka bertanding, 7 yang terbaik digantung di Kaabah. Yang kalah balik kampung, pasal apa kita kalah ni? Mereka buat research, kenapa kita kalah. Jadi setahun dia buat kajian. Tahun depan kita buat barang niaga 1, kita buat rombongan haji 2,
kita buat Syekh A wakil kabilah kita. Lawan lagi sekali. Lawan lagi sekali 30 kabilah, 40 kabilah, apa semua. Bila lawan-lawan, yang terbaik 7 digantung pula untuk tahun berikutnya. Demikianlah bahasa Arab ini semakin lama semakin sedap. Sebab mereka kaji. Sebab apa kita kalah tahun lepas? Itulah kau buat syair tak berhenti. Orang guna kelapa, kau guna nio. Kita guna kelapa. Tahun lepas yang cakap kelapa tu sedap bahasa ni. Jadi tukar semua. Jangan guna nio lagi. Kita guna kelapa. Lama kelamaan bahasa Arab jadi satu. Yang pada mulanya berbeza-beza, selepas tu menjadi satu. Bila bahasa Arab menjadi satu, ketika itu turun Quran dalam bahasa itu. Kemudian pengadil-pengadil, tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan kita jadi pengadil lah. Kalau kita jadi pengadil pantun, kita sendiri boleh rasa tak ada orang ajar kita. Kita jadi pengadil seorang papan, tarik papan, buat keranji dalam perahu, suruh makan, dia makan, suruh mengaji, dia tak mahu. Kita bagi 8/10, 9/10, sedap. Sebab pan u. Kalau lain tak sedap. Suruh papan, tarik papan, buat keranji dalam perahu, suruh makan, dia makan, suruh mengaji, dia pergi sekolah. Tak ada lah menang. 2/10 ya. Tak sedap. Ini tak ada orang ajar ni. Jiwa kita tak boleh terima. Ataupun kalau panjang dia lain. Seorang papan, tarik papan, buat keranji dalam perahu, suruh makan, dia makan, suruh mengaji, sekolah, balik dia pergi bencana itu, kemudian suruh mengaji, dia tak mahu. Tak ada dapat 10/10 tu. Dapat 1/10 yang panjang dia lain. Jiwa tak boleh terima tuan-tuan ni. Arab dia macam tu. Dia sama panjang. Panjang sikit je kalah. Kemudian samunya semua lam. Kalau ada alif tu kalah. Tak ada orang ajar, dia sendiri rasa macam tu. Turun Quran Iqra, pendek. Bismi rabbikal ladzi khalaq, panjang. Lain, tapi sedap. Tapi lebih sedap daripada syair. Ini yang pengadil tak boleh nak kata apa. Iqra, qaf, pendek. Bismi rabbikal ladzi khalaq, qaf juga. Lebih panjang. Patut tak sedap, tapi sedap. Ini namanya mukjizat. Maknanya apa yang dirasa oleh jiwa manusia. Dan memang macam itulah manusia, sesama manusia, kita pengadil, tak Allah Ta'ala lebih sedap daripada itu. Ini menunjukkan Quran ini kalam Allah, bukan manusia. Kalau manusia dah lama kalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, qaf. Iqra wa rabbukal akram, mim pula. Tadi qaf ni mim. Patut tak sedap, lebih sedap lagi. Jadi pengadil tak ada kata apa. Ini kalam apa ni? Ini tulisan siapa ni? Saya nak gambarkan tuan-tuan, Al-Quran ini kita jangan main-main. Al-Quran ini datang untuk kita amalkan. Ini risalah, mesej yang nak disampaikan di akhir ceramah. Ini kita cerita sejarah sikit nak bagi sedap ya. Iqra wa rabbukal akram, mim. Tadi kaf ni mim, patut tak sedap, tapi sedap. Alladhi 'allama bil qalam, mim lagi. 'Allamal insana ma lam ya'lam, panjang bukan main, tapi sedap. Kalla innal insana la yatgha, alif pula dah. Tadi qaf dengan mim, alif, sepatutnya kalah ni. Tapi tak, jiwa tu rasa sedap. Bukan Arab saja rasa sedap. Yang kita pelik ya, cucu cicit kita pergi mengaji tiap-tiap hari, Iqra, bismi. Orang Melayu yang tak kerti bahasa Arab, sedap juga. Kita ni imam baca lagi daripada kita makin, daripada kita surau kampung kita sampai dah surau Lavender, bacalah Iqra, sedap. Ini dia tuan-tuan yang kita namakan mukjizat. Mukjizat diambil daripada perkataan ajaza, lemah. Dia melemahkan pengadil. Dia melemahkan
profesor-profesor bahasa Arab. Sebab itu Allah Ta'ala mencabar, qul in istami'u insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakanlah, kalau berhimpun manusia dan jin, profesor-profesor jin, profesor bahasa Arab manusia, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mereka datangkan sama macam Al-Quran, la ya'tu bimithli, takkan mereka dapat membawa yang sama dengannya. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, walaupun jin dan manusia saling tolong menolong di antara satu sama lain untuk menghasilkan Quran, takkan mampu buat apa. Dalam surah yang lain, fa'tu bi asyari suwarin, mari datangkan 10 surah, bukan satu Quran 114 surah, bagi 10 surah. Tak payah surah panjang-panjang Al-Baqarah, surah pendek-pendek, wal asri ke apa ke, 10 surah takkan mampu juga. 10 pun tak mampu, mari buat satu surah cukup. Apa Allah Subhanahu wa taala kata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, kalau kamu masih lagi ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Muhammad, fa'tu bi suratin mithli, bawa mari satu surah sahaja seumpama itu. Bawa mari satu surah. Sampai hari ini tak ada. Walaupun profesor dah beribu dah bahasa Arab ni, dah meninggal, lahir profesor baru, sehingga ke hari ini cabaran telah 1400 tahun lamanya, belum ada lagi satu profesor pun, ataupun berhimpun 100 profesor, ataupun berhimpun dengan jin-jin sekali, belum mendatangkan satu surah daripada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, ini risalah yang Nabi bawa, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan apakah tugas Nabi kita yang akan kita sambut kelahirannya dalam masa seminggu daripada sekarang? Tugas Nabi macam guru. Kalau Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sahaja, macamlah anak kita mendaftar di universiti ataupun mendaftar di sekolah. Macam zaman Covid ni, lepas daftar, ni dia satu buku-buku pelajaran, balik baca. Hujung tahun periksa ya. Mana budak kita boleh nak belajar? Cikgu tak ada. Cikgu ada online pun tak dia masuk. Jadi Allah Ta'ala tidak turunkan Al-Quran kemudian baca, kemudian selesai. Sebab manusia dengan sifatnya online pun susah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan guru, yaitu Rasulullah SAW, menegangkan kepada umat apa makna Quran, macam mana nak laksanakannya, kemudian macam mana nak memperjuangkannya. Dan dalam ayat-ayat Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan semata-mata menerangkan tentang cara Nabi berpakaian, bukan semata-mata menerangkan cara Nabi solat, bukan menerangkan semata-mata Nabi berpuasa macam mana. Nabi tunjukkan juga cara berpuasa. Kemudian Allah Ta'ala tak mentakdirkan cara Nabi mengerjakan haji, sempat Nabi menunjukkan cara mengerjakan haji. Bukan semata-mata itu. Itu hanya sebahagian kecil daripada Al-Quran. Yang banyak di dalam Al-Quran lagi adalah bagaimana nak menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Yang mana ketika itu bumi ini macam zaman coronavirus ini juga, macam zaman Covid sampai hari ini pun, iaitu masalah akidah. Manusia hampir semua kufur pada Allah. Dengan perjuangan Nabi SAW, hari ini dalam 8 bilion penduduk, 6 bilion kufur. Hanya 2 bilion yang menyambut
agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna 1/4 suku sahaja yang berjaya diislamkan. 3/4 lagi masih kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mencapai semua orang lagi. Belum dapat mengislamkan semua, tapi ini sudah baik. Daripada makin Nabi seorang, semua manusia kufur di muka bumi ini, tapi macam mana Nabi dapat menegakkan Islam di tengah-tengah kekufuran, kemudian tersebar. Ini tujuan Allah Ta'ala utuskan Rasulullah, iaitu menyebarkan Islam, menegakkan Islam. Di sini kita nak ambil pengajaran, iaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ianya merupakan panduan 100%. Di antara kekeliruan ataupun salah faham umat Islam pada hari ini, saya nak terangkan beberapa kesilapan tanggapan umat Islam, ramai umat Islam. Pertama, mereka menganggap Al-Quran yang kita terangkan hebat. Hanya cerita sedikit tadi tentang bahasa sahaja, belum kita cerita tentang aspek-aspek yang lain. Di antara kesilapan ramai umat Islam, mereka menyangka bahawa Al-Quran ini kisah lama. Dia menceritakan perkara-perkara yang lalu. Kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Musa, ya. Sebenarnya Al-Quran menceritakan kisah ke depan. Itu hanya kisah-kisah menjadi teladan, tetapi teladan itu untuk panduan ke depan sehingga ke hari kiamat. Bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Hud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata apa? Tilka min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikianlah kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu kami ceritakan untuk apa? Untuk kami teguhkan jiwa kamu. Maknanya nak teguhkan jiwa Nabi dalam berhadapan dengan orang-orang kafir yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat membunuh. Ada sahabat yang dibunuh, ada sahabat yang diseksa. Nabi disebabkan baginda ini keturunan Quraisy, baginda ini tidak sampai ke tahap dibunuh, baginda difitnah. Sebab ada bapa-bapa saudaranya orang kenamaan di Mekah yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda kafir. Tetapi berlaku penyiksaan. Ini yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran turun untuk meneguhkan Nabi. Begitu juga Al-Quran turun kepada kita, mana kepada Rasulullah SAW untuk kita, supaya kita teguh. Kita teguh berhadapan dengan segala dugaan dan cabaran. Kemudian bila Nabi menggerakkan dakwah baginda, itu sebagai contoh untuk kita. Kita juga mesti menggerakkan dakwah Islam ini di zaman kita. Kita mesti ambil peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak ada lagi Nabi dan Rasul sekarang. Yang ada adalah kita. Yang ada adalah tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama yang datang ke masjid. Jadi orang yang datang ke surau, ke masjid ini mesti mengambil peranan Nabi dan Rasul di akhir zaman. Untuk kita dakwah kepada siapa? Untuk mereka-mereka yang lain. Untuk jiran-jiran kita, saudara mara kita, kawan-kawan sepejabat kita, kawan-kawan yang kita bekerja di kilang. Jadi siapa yang melazimi surau dan masjid, mereka lah yang mengambil tugas Nabi dan Rasul. Itu di antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada Al-Quran. Kemudian apa lagi salah tanggapan manusia? Di antara salah tanggapan manusia lagi adalah Al-Quran ini kisah-kisah untuk didengar. Sebenarnya bukan sekadar untuk didengar.
Ia adalah Al-Quran yang mesti diamalkan, mesti diamalkan dalam kehidupan seharian. Kalau Allah Ta'ala sebut solat, maka kita solat, ya tak? Sebab kita mesti amalkan Quran. Kalau Allah sebut zakat, kita kena bayar zakat. Kalau Allah Ta'ala sebut perang Badar, maknanya kita kena perang. Macam mana nak perang pula? Ya Allah, ya tak? Maknanya kena ada semangat jihad dalam diri kita. Dia bukan kisah perang Badar, dia kisah, ya tak? Kemudian itu kisah, tetapi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kamu berperang sedangkan kamu tidak suka. Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tak suka sesuatu tapi dia bagus untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin ada yang kamu tak suka tapi dia, mungkin ada yang kamu suka tapi tidak elok bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu yang tak tahu. Dan kewajipan berperang sama kuat dengan kewajipan berpuasa. Cuba tengok ayat dia. Berpuasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Dengan berjihad, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu berperang. Maknanya apa? Kita ambil pengajaran daripada Al-Quran ini, kita mesti ada semangat juang. Itu maksudnya, ya. Kita mesti ada semangat juang. Habis itu, kalau tak ada semangat juang, kita relax je kan? Dapatkah kita masuk syurga? Cuba tengok firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Korang ingat korang boleh masuk syurga? Itu macam tu bunyi terjemahan. Am hasibtum. Hasib ni hisab. Hisab ni maknanya adakah kamu menyangka? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Sedangkan belum kena kepada kamu apa yang telah kena kepada orang-orang sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad-dharra wal-zulzilu. Mereka dikenakan tekanan, mereka dikenakan penindasan, dan mereka dikenakan goncangan. Hatta yaqula rasul walladzina ma'u, sehingga Nabi dah bergoncang, Nabi-Nabi terdahulu dan orang-orang yang bersama, sampai Nabi kata, mata Nasrullah, bila lagi nak menang, bila lagi nak menang. Kalau macam ni lah, ya Allah, katakanlah ala inna nasrullahi qarib. Jawablah pada mereka bahawa kemenangan Allah ini dekat. Maknanya, kalau dalam perjalanan kita ke syurga, macam daripada Seremban pergi Lumpur tu, kita mesti menempuh Sungai Besi, kita mesti menempuh Bangi, kita mesti menempuh Kajang, apa ni, Bukit Mahkota. Allah Ta'ala sebut kamu boleh masuk syurga ke, sedangkan kamu belum kena goncangan, belum kena tekanan seperti mana orang terdahulu penuh. Kemudian ada seorang sahabat, bila orang Islam ditindas, dia tu kena pakai, dikenakan cambilan, dia tengah panas, ditiarapkan di atas padang pasir yang panas, dihimpuk dengan batu. Seorang sahabat ni dia dipakaikan baju besi, baju perang, tapi bukan tujuan untuk perang, untuk seksa dia. Kulit tu pakai baju besi dan disalai di tengah panas dengan baju besi. Habis melecet, datang jumpa Nabi melecet-lecet. Lalu kata pada Nabi, ya Rasulullah, ala tadu Allah, kau tak doa kepada Allah Ta'ala ke, bagi cepat sikit menang. Lalu Nabi kata apa kat dia? Laqad kana rajulun min qablikum, orang dulu yumshat bi amshatil hadid, badan disikat dengan sikat besi. Kalau kita sekarang pencakar rumput tu, orang dulu disikat dengan sikat besi ni, hatta yakhlas madun azmih min lahmin wa asbin, sampai habis luluh daging-daging dan urat, tinggal tulang-tulang. Wa yushaq bil manashir, dan 3 gaji kepala sebelah dua.
Sekali-kali mereka itu tidak gustan balik ke belakang. Mereka terus berjuang. Walakinnakum tastajilun, tapi kau ni gopoh. Baru kena sikit dah nak minta Allah Ta'ala cepatkan kemenangan. La yatimullahu hadzal Allah akan menangkan kita, kata Nabi. Hatta yasira raqib min Sana ila Hadramaut la yakhafa illa Allah. Sampai orang akan berjalan kaki daripada bandar Sana'a ke bandar Hadramaut, jauhnya 1000 km, dia tak akan takut melainkan Allah. Maknanya negara Islam dah tertegak. Umat dari umat Islam, semuanya berakhlak baik, semuanya beriman, tak ada orang takut lagi kecuali Allah. Wa dhiba ala ghanami, dan yang ditakut adalah serigala makan kambingnya. Tapi dia seorang jalan kaki, dia tak takut. Jalanlah jauh, tak ada perompak, tak ada apa. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala tertegak, negara menjadi negara Islam. Jadi tuan-tuan, Al-Quran ini untuk diamalkan. Bukan sahaja solat, bukan sahaja zakat, tetapi juga semua yang ada di dalam Al-Quran. Yang sempat saya sebut ni jihad, sebab dia antara yang umat Islam banyak lalai. Mereka menyangka bahawa eloklah kita duduk relax macam ni kan. Tak ada. Tengok Syria, tengok Yaman, ya, semua kena serang. Tengok negara-negara kena serang. Ini yang berlaku kepada mereka. Rupa-rupanya Amerika dah duduk Afghanistan 20 tahun. Akhirnya kalah juga mereka. Cabut lagi mereka kerana apa? Kerana jihad yang ada pada umat Islam. Jadi jihad merupakan suatu kemuliaan. Man mata, kata Nabi, siapa yang meninggal dunia walam yaghzu, tak pernah berperang. Kebanyakan kita tak pernah berperang. Walam yanwi ghazwa, dan tak pernah berniat pun nak perang. Mata maitatal jahiliyah, dia mati jahiliyah. Hadis sahih. Nak menerangkan bahawa setiap dalam Al-Quran itu adalah untuk diamalkan oleh kita. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, oleh kerana itu kita mengambil Al-Quran ini sebagai apa? Untuk memudahkan sempena dengan musim Covid ni, kita mengambil Al-Quran sebagai SOP. Lebih mudah orang nak faham. Ya, Al-Quran ini mesti diambil sebagai SOP yang sentiasa ditengok, kemudian sentiasa diamalkan. Kemudian berjalan masa seminggu, tengok lagi Quran, apa lagi yang boleh diamalkan. Kemudian berjalan lagi seminggu, apa lagi dalam Quran yang mesti saya amalkan. Itulah sifat yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi, dan setelah Nabi wafat, siapa yang tak pernah tengok Nabi tetapi pernah tengok sahabat Nabi, maka mereka digelar orang tabi'in. Siapa yang pernah melihat Nabi dan beriman dengannya dipanggil sahabat. Maka tabi'in yang tak sempat tengok Nabi, mereka bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, cubalah cerita sedikit kepada kami, bagaimana kamu dengan Rasulullah. Kami nak tahu ni macam mana kehidupan kamu dengan Rasulullah. Nak cerita 2 hari tak habis. Ya, macam juga orang tanya Aisyah, ya wahai Aisyah, kau isteri Nabi, tinggal dengan Nabi, apa semua sebagai isteri, cuba cerita si Rasulullah ni macam mana. Nak cerita Rasulullah seminggu tak habis, dia isteri dia. Aisyah berkata, kana khuluquhu al-Quran. Nabi ni, suami aku ni, akhlak dia Quran. Pendek je. Nabi ni akhlak dia Quran. Maknanya kalau sesiapa nak tahu isi Quran, nak baca tabak. Katalah ada orang asing, nak tahu macam mana isi Quran ni, tak payah baca Quran dah, duduk dengan Nabi seminggu, tahulah Quran tu. Mana tengok akhlak Nabi, itulah Quran. Dan bukan sahaja Nabi, dikatakan oleh ulama bahawa sahabat-sahabat Nabi juga adalah Quran yang bergerak. Bermakna, kalau ada orang nak tahu isi kandung Al-Quran, tak payah baca, pergi duduk mana-mana sahabat Nabi, duduk rumah seminggu, tidur, bangun, tengok sahabat tu.
itulah Quran. Jadi mereka Quran yang bergerak. Katalah ada orang datang jumpa kita, saya mau tahu lah itu Quran atau apa isi Quran. Dengan rumah siapa kita nak suruh dia pergi yang boleh mencerminkan Quran. Ini yang susah ni. Ya, kita nak pergi, kau pergi rumah tu, duduk seminggu rumah tu, dia masuk-masuk tengok Maradona dekat dinding kan. Ya Allah. Tengok malam, siapa tak sembahyang jemaah ni, tengok TV dan sebagainya. Mana nak cari Quran-Quran yang bergerak? Ini cabaran kita, ya. Ini cabaran. Kenapa? Sebab ramai dalam masyarakat kita hanya melihat Quran ini kisah lama. Ada dekat Arab tu, itu sahaja. Dah baca Quran, anda hari itu masuk sekolah rendah sebelum sunat itu dah khatam dah sekali. Lepas tu langsung tak baca-baca dah. Mana dia baca nak bagi khatam, kemudian selesai. Tak, Quran ini SOP. Bila orang tanya Abdullah bin Mas'ud, cuba cerita sikit macam mana kamu dengan Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana rajulun minna idza ta'allama 10 ayat. Orang-orang kami dahulu, apabila kami dengan Nabi, kami mendapat ayat Quran 10 ayat je. Fala nujawizhunna, dan kami tak tambah lagi 10 ayat, hatta na'rifa ma'anihinna wal amal bihinna, sehinggalah kami tahu, faham betul-betul apakah makna yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kami, dan kami beramal dengannya. Kami beramalkan Al-Quran, baru kami jumpa Nabi SAW dan tambah lagi 10 ayat. Kemudian sahabat melaksanakan lagi 10 ayat. Kemudian turun lagi ayat, mereka melaksanakannya, dan turun lagi ayat, mereka melaksanakannya. Hari ini Alhamdulillah, semua ayat-ayat itu lebih kurang 6,200 ayat dalam Al-Quran telah pun sempurna, telah pun ada di rumah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, semangat yang kita kena ambil, semangat sahabat, semangat Al-Quran adalah kita kena baca setiap ayat-ayat Al-Quran itu, dan kita kena amalkan semuanya. Ini peranan kita. Dia adalah SOP. Macam mana kita dapat minggu ni SOP, minggu depan pula dah baru pula. Itu pasal 3 ni pasal 4. Kena tak boleh nak keluar, kemudian kena ada surat polis, kemudian tak payah, kemudian kena PCR, kemudian tak payah, dan sebagainya. Kita ikut untuk kita ini selamat, untuk kita ini sihat. Al-Quran dia macam tu. Al-Quran ini kita amalkan, buka semuka, kita baca, kita amalkan. Esok kita buka lagi semuka, kita amalkan. Kita buka lagi semuka, kita amalkan. Baru kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia tujuan Al-Quran diturunkan. Jangan besok di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di mahkamah Allah, di padang mahsyar, bila Allah tanya yang ni, Allah tanya ni, kita kata ini kita tak buat, tak tahu pun ada, ya Allah, ya. Contoh saya nak contoh paling simple lah, masa pun dah nak habis, ya. Allah Taala akan mempersoalkan, katalah Cik Mat. Cik Mat ni nama umum, bukan nama kita, tuan-tuan, ya. Kenapa awak bertuhankan nafsu? Kenapa awak bertuhankan selain aku? Kenapa bertuhankan nafsu? Apa Cik Mat nak jawab? Ada ketuhan nafsu, dia kata. Saya semasa saya duduk di Somban Magil, semasa hayat saya tak pergi tokong Cina, saya tak pergi tokong Hindu, saya tak pergi. Jadi saya hanya sembahyang kepada Allah Ta'ala sahaja. Itulah Tuhan saya. Dia kata macam tu. Tapi dalam rekod, awak bertuhankan nafsu. Ada ketuhan nafsu? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan? Jangan terkejut pula, ada rupanya.
nak gustan balik ke dunia, dunia dah tutup, padang dah tutup. Dah kiamat, dunia dah tak ada, yang ada padang mahsyar sahaja. Kemudian ada orang lain pula, Cik mana pula, Cik Ali. Kenapa awak bertuhankan manusia? Bila pula saya bertuhankan manusia? Saya bertuhankan Allah Ta'ala. Saya tak pernah bertuhan, saya tak pernah sujud pun dekat manusia, saya tak pernah rukuk pun dekat manusia. Allah Ta'ala kata, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan mereka mengambil pendeta, mereka mengambil orang-orang sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam. Ada orang mengambil Nabi Isa sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Sedangkan mereka tidak diarahkan melainkan menyembah Tuhan yang satu. Jadi manusia boleh jadi Tuhan. Apabila Nabi membacakan ayat ini, seorang Kristian, sebab itu disebut menjadikan manusia, menjadikan Nabi Isa itu lebih kepada merujuk kepada sebagainya orang Kristian. Kata Ali bin Hatib, ya Muhammad, kami tak pernah pun menyembah orang-orang besar kami. Kami hanya menyembah Nabi Isa saja sebagai Tuhan. Itu dah salah dah ya. Tapi kenapa Allah Ta'ala Tuhan kamu kata kami sembah EJK kami pula? Lalu Nabi kata, afa'awalaysa yahilu haraman wa yaharrimu haraman. Tidakkah mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Allah Ta'ala kata boleh, dia kata tak boleh. Allah Ta'ala kata tak boleh, mereka kata boleh. Betul kan? Kita adalah juga wadzalika ibadatul rububiyah. Itu maknanya korang sembah dia. Makna bukan sembah dia rukuk sujud saja, ikut pun dikira sembah juga ya. Asalkan bertentangan dengan Allah Ta'ala dan kita ikut orang yang menentang Allah, ya. Maknanya ada sembah manusia, bukan rukuk dan sujud, tetapi dengan mengikut sahaja dah dikira sembah. Jadi semua ini tuan-tuan dan puan, kita kena tengok betul-betul Quran. Sebab di akhirat besok bila dah tergamam, dibuka semua rekod buku kita, nia, kita kata tak tahu pula ada ni, tak tahu pula ada Tuhan macam ni. Allah Ta'ala kata apa? Dan Nabi kata apa? Wa Qur'anun hujjatan laka aw alaik. Quran ini menjadi hujjah, membela kamu atau mendakwa kamu. Buka muka surat ni. Ada baru tahu. Tapi kalau tahu masa hari kiamat dah terlambat. Tak boleh dah nak gustan balik. Macam surah Sajadah yang kita baca, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami dah tengok, kami dah dengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia balik. Na'mal salihan, kami buat amal yang salih. Inna muqinun, kami sekarang yakin, betul-betul yakin. Baiklah, kalau saya akan pas balik ke bumi. Bumi dah tak ada, kedai dah tutup. Dah tak ada. Inilah masanya kita tengok Quran betul-betul. Ini masanya kita buka setiap helaian Quran, SOP. Masalah SOP bahasa Arab. Kalau SOP bahasa Inggeris yang dikeluarkan oleh kementerian tu, kita tengok tak? Kita cari tak orang terjemah? Mesti cari punya. Kalau SOP bahasa Inggeris, tak salah tengoklah. Cuba lintas negeri, tak kena RM1,000 denda. Tak ada kata ke polis, saya tak tahulah dia bahasa Inggeris. Siapa suruh tak terjemah? Tanyalah orang yang tahu. Dah SOP ni bahasa Arab. Pergilah kuliah tafsir, bacalah terjemahan, amalkanlah apa yang ada di dalamnya. Inilah tuan-tuan dan puan, Al-Quran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita mengamalkannya. Setiap ayat, jangan lupa. Setiap ayat ada 6,200 ayat. Masih ada masa lagi. Tengok satu-satu. Tak payah nak baca 6,000 balik. Sehari salah. Tengok makna dia. Kemudian tanya diri kita, dah buat ke belum? Sebab apa hari kiamat besok? Itulah dia SOP yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita beli rumah, setuju. SNP tu, sale purchase tu, setuju kan, 30 muka sign dia. Esok dia bawa mahkamah, ni salah. Tak tahu lah, saya sign dia bagi, saya sign dia. Itu jadi hujah.
Jadi hujah kalau masuk mahkamah, so yang kita sign, sale and purchase tu, itu jadi hujah. Ada yang melupakan kata niya. Al-Quran ini hujah, tuan-tuan. Esok hari kiamat di padang mahsyar, Quran ini akan dibuka macam SMP, macam SOP. Adakah kita mengamalkan setiap yang disebut di dalam Al-Quran? Jadi mudah-mudahan dengan sepenuh kita menyambut kelahiran Nabi SAW ini akan menguatkan keazaman kita untuk kita mencontohi Rasulullah SAW. Apa peranan Nabi? Saya nak ulang balik. Peranan Nabi adalah menjelaskan Quran. Macam guru menjelaskan buku teks. Kalau sekadar buku teks sahaja, anak kita tak boleh nak belajar. Cikgu tak ada, online pula, memang tak boleh. Tapi cikgu penting. Selagi boleh tak ada online, pergi kat kelas, kita mak ayah lagi gembira. Anak kita tengok betul-betul cikgu mengajar. Macam itulah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi supaya menerangkan Al-Quran. Wa nazzalna 'alaika dzikra, kami turunkan kepada kamu Muhammad Al-Quran litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Mana tugas Nabi ini? Menjelaskan Quran pada manusia. Manusia ilahi, apa yang diturunkan kepada mereka. Baiklah kita kembali kepada Al-Quran, kepada semua isi kandung Al-Quran, dan marilah kita kembali kepada semua hadis-hadis Nabi, sebab hadis Nabi menjelaskan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kerja kita, ya, banyak ilmu lagi yang mesti kita pelajari. Tapi jangan lupa, banyak soalan hari kiamat besok yang kita kena jawab, dan semua tu ada dalam Quran. Jadi harap kita jangan miss satu pun apa yang ada dalam Al-Quran, melainkan kita mengamalkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.